Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Februari. Kita mulakan dengan situasi banjir di Sabah. Setakat 8 malam, tren semasa banjir terus menurun dengan 478 orang membabitkan 151 keluarga ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah iaitu Paitan, Telupit, Beluran dan Beaufort. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, PPS di Lahad Datu yang menempatkan 45 orang sebelum ini telah ditutup. Sementara itu di Telupit dan Beaufort kekal merekodkan masing-masing 207 orang dan 145. Jumlah penduduk di Paitan dan Beluran juga kekal 79 dan 47 orang. 5 sekeluarga dari kampung Sinasak, Batu Pitas mengharapkan pihak berwajib tampil membantu selepas struktur rumah mereka rosak dan tidak selamat didiami akibat banjir baru-baru ini. Akibat tiada pilihan, keluarga tersebut termasuk seorang anak istimewa masih tinggal di rumah tersebut. Ini rumah dulu sebelah sana, lepas tu dia pindah pergi sini. Ada rusak di dalam tu kena lumpur semua dalam. Kena arus yang kuat lah. Sini dari seberang dia. Yang kerusakan tu yang macam dapur, semua dapur gas, tong gas, peruk-peruk lah. Makanan-makanan habis semua hanyut. PKOB mengharapkan agar mangsa yang terlibat ini dapat diberikan keutamaan dari segi bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan. Menurut Hamzah, isterinya Siti Halimah Kuning, 39 tahun, masih dalam proses pemulihan akibat terlibat kemalangan hampir 2 tahun lalu, menyukarkan pergerakan keluarga berkenaan. Setakat ini, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Pitas telah melaksanakan operasi membantu membersihkan rumah Hamzah dan persekitarannya. Keluarga berkenaan telah dimasukkan dalam senarai e-kasih untuk keutamaan bantuan seterusnya. Masih mengenai kisah banjir dan reaksi bajet 2023, antara hasrat masyarakat khususnya di kawasan Tenem adalah menangani isu dan pembinaan tempatan banjir di daerah berkenaan. Apabila saja berlaku musim terkejut, berlaku banjir. Jadi saya memohon supaya kerajaan melakukan usaha bersepadu untuk memperuntukkan supaya tempatan banjir ini dia merangkumi keseluruhan di daerah Tenom dan juga daerah Kemabong. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Tenem. Ridwan turut berharap agar pelbagai kemudahan asas dapat disediakan di daerah berkenaan, khususnya berkaitan keperluan naik taraf hospital daerah, jalan raya, bekalan air, telekomunikasi dan peningkatan ekonomi berasaskan pertanian. 1,634 kes kemalangan jalan raya dicatatkan di negeri ini sepanjang tempoh Januari 2023 dengan 20 daripadanya melibatkan kes kemalangan maut. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan melibatkan motokar iaitu 971 kes, diikuti pacuan 4 roda 409 dan lori kontena 51. Sehubungan itu, Menteri Kerja Raya Datuk Shah Helmi Yahya menggesa pengguna jalan raya agar mengambil serius aspek keselamatan jalan raya dengan mematuhi peraturan ditetapkan selain mengamalkan pemanduan berhemah. Kita perlu memandang serius tentang aspek keselamatan jalan raya, mengguna ataupun memandu secara beretika dan memastikan bahawa kenderaan yang digunakan sepanjang jalan raya adalah dalam keadaan yang selamat. Pendekatan lain adalah secara berterusan kita membuat kempen kesedaran dan juga pematuhan undang-undang lah kepada yang terus cuai ataupun memandang ringan terhadap aspek-aspek keselamatan jalan raya. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Tahun Baharu Cina di Putatan.
Berdasarkan rekod pada tahun 2022, 18,196 kemalangan jalan raya direkodkan di Sabah berbanding 12,961 pada 2021. Dalam perkembangan lain, ketika mengulas mengenai kejadian banjir kilat yang semakin kerap berlaku, Datuk Shah Helmi menjelaskan Kementerian Kerja Raya akan mempergiat pembersihan peparitan di seluruh negeri dari semasa ke semasa bagi membantu mengurangkan kejadian tersebut yang antaranya berpunca daripada parit tersumbat. Setakat ini 50 kawasan perparitan telah dibersihkan di seluruh negeri. Usahawan wanita khususnya di luar bandar diminta memanfaat platform digital untuk memasar dan mempromosi produk jualan mereka tanpa batasan. Ia penting bagi mengembangkan lagi perniagaan yang diusahakan sekaligus menjana pendapatan lumayan selepas terjejas teruk akibat pandemik. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, seiring perkembangan dunia digital, kaedah mempromosi secara maya akan lebih memudahkan produk dipasarkan sekaligus lebih menjamin keuntungan. Datuk James berucap sempena program Bengkel Pemasaran E-Kelas Usahawan tahun 2023, anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Jewa Sabah dan Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sabah SWEPA di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jewa Sabah Haslina Ismail memaklumkan Bengkel Pemasaran E-Kelas Usahawan merupakan program pemasaran digital berstruktur untuk memperkasa usahawan dari dalam dan luar bandar dalam aspek penggunaan platform digital. Ia bagi membantu usahawan mempromosi perniagaan secara meluas tanpa mengeluarkan modal yang besar selaras matlamat jabatan untuk membantu usahawan yang baru berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Bengkel sehari ini disertai 250 usahawan wanita yang berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana IKS dari seluruh Sabah. Sabah merupakan negeri terawal yang menyahut cabaran sebagai perintis dalam pelaksanaan inisiatif pembimbing pakar peningkatan sekolah. Inisiatif itu dimulakan pada 2013 sebelum diperluas ke seluruh negara. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Fakhruddin Ghazali berkata dengan pelaksanaan inisiatif itu, peranan yang dimainkan oleh pembimbing pakar peningkatan sekolah bagi membantu guru-guru dalam meningkatkan prestasi akademik sekolah semakin besar dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Sehubungan itu, katanya bimbingan secara terus dipraktikan dengan penuh berhemah berdasarkan pendekatan yang berstruktur dan sistematik. Datuk Fakhruddin berucap merasmikan kolokium ICO SM 2.0 peringkat antarabangsa di Kota Kinabalu. Menurutnya, sistem pendidikan negara perlu membangun seiring kemajuan negara ke arah melahirkan masyarakat yang berilmu, berpotensi dan berdaya saing. Langkah itu penting bagi mengharungi era digitalisasi global yang menyaksikan dunia tanpa sempadan. 8,112 premis telah diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah seluruh negeri sepanjang Januari tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 139 kes pelbagai kesalahan telah dikesan melibatkan nilai kompaun RM20,700. Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sabah, Joji Abbas berkata kesalahan dibuat melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan tahun 1961. Tambahnya, amaran dan tindakan tegas akan dikenakan kepada peniaga yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media di Kota Kinabalu. Mengambil contoh kesalahan gagal meletakkan tanda harga atau senarai harga ke atas barangan yang dijual, individu boleh didenda sehingga RM50,000 dan penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi Akta Kawalan Bekalan 1961 pula melibatkan kesalahan peniaga menyorok barang kawalan dan menyeleweng barang kawalan dengan denda tidak lebih RM1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya, dan syarikat juga boleh didenda tidak lebih RM2 juta. Sebarang maklumat serta aduan berkaitan salah laku peniaga boleh disalurkan menerusi portal aduan dan Pusat Arahan Penguatkuasaan KPDN. Kerajaan negeri memperuntukkan RM27.02 juta
untuk perbelanjaan pembangunan dan kemajuan sukan termasuk menjalankan kajian sains sukan bersama Universiti Malaysia Sabah, UMS dan agensi-agensi berkaitan dalam Belanjawan Sabah 2023. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata 21.6 juta ringgit turut diperuntukkan bagi kerja-kerja membaik pulih kompleks sukan termasuk arena belia di seluruh negeri demi memastikan kemudahan sukan dan asrama dalam keadaan baik dan kondusif. Demikian ucapannya sempena Majlis Penyampaian Insentif Kemenangan kepada kontingen para sukan Malaysia Sukma Sabah sempena para Sukma ke-20 MSN 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Elron Angin. Mengenai kejayaan Sabah buat julung kalinya muncul juara di Tamasya Para Sukma 2022, Datuk Haji Ji berkata, kejayaan memperoleh 54 pingat emas, 36 pingat perak dan 35 pingat gangsa itu amat membanggakan. Kejayaan itu melayakkan para atlet, jurulatih dan pengurus pasukan menerima insentif keseluruhan RM526,100. Memang dorang sentiasa support saya lah gitu. Jadi saya punya impian saya mau berjaya sama kawan-kawan saya. Setakat ni saya masih mau buat yang terbaik lah gitu. Yang paling penting ialah kerjasama jurulatih semua. Kita semua pada para Sukma pada kali ini adalah well prepared because kita ada sokongan dari jurulatih bukan saja di Kota Kinabalu, di pusat latihan Kota Kinabalu, tapi juga di seluruh daerah. Kita ada set macam venue latihan di tiap daerah. Inilah hasil kombinasi kita punya latihan yang berterusan. Saya berjalan ikut dalam acara 100 meter breaststroke dengan 100 meter freestyle. Meet record 50 free, 50 freestyle. Saya punya personally, saya memang target dalam acara 100 freestyle, itu memang saya puas hati lah. Persembahan tarian singa yang sering diadakan setiap kali tibanya sambutan perayaan Tahun Baru Cina antara salah satu budaya dalam kalangan masyarakat Tionghoa. Menyedari pentingnya mengenali budaya setiap kaum di negeri ini, pihak Taska Riang Ria RTM Sabah mengambil inisiatif menganjurkan majlis sambutan Tahun Baru Cina yang diserikan dengan persembahan tarian singa. Pelbagai ragam dapat dilihat pada kanak-kanak ini. Ada yang gembira melihat aksi tarian singa ini dan tidak kurang juga ada yang menangis kerana takut. Harapan kami agar kanak-kanak dapat mengenal adat dan rasam budaya lain lah. Cabaran dia kami bawa dorang tengok tu pun memang mencabar juga sebab ada yang takut kan. Sambutan yang berlangsung di lobi Kementerian Komunikasi Digital di Kota Kinabalu ini melibatkan 80 kanak-kanak. Turut diadakan pertandingan mewarna serta aktiviti seni dan kraf. Suka tengok singa, happy dan tengok kawan-kawan. Aku ni happy. Novel, happy tengok singa dengan kawan-kawan. Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Februari berakhir di sini. Ikuti berita RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam dan luar negara. Saya Sabrina Baas, salam Malaysia Madani.